ini. Bersama rakan-rakan sekumpulan saya dari Diploma Perikanan Universiti Malaya akan membawakan anda motivasi dan perkongsian kepada golongan pelajar. Seperti yang sedia maklum, program motivasi yang bertemakan pelajar stres yang diadakan pada hari ini adalah bertujuan untuk membantu pelajar dalam menangani tekanan dalam pelajaran. Selepas itu, memastikan pelajar membuat persediaan sebelum peperiksaan dan memupuk keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Saya pasti kita sebagai pelajar melalui banyak rintangan dalam pembelajaran maupun perkara lain. Maka dengan itu, kami menjemput seorang penceramah yang tidak asing lagi buat kami, orangnya yang sangat profesional, menepati masa dan sangat berdedikasi untuk memberikan ucapan dan menceritakan pengalamannya sendiri. Buat pengetahuan anda, Cik Mutmainah binti Ibrahim ini merupakan pencara perikanan kami dalam mengajar beberapa subjek, termasuklah percukaian. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan seorang guru kelas tuition buat pelajar SPM dan turut mempunyai perniagaannya yang tersendiri. Dan yang lebih menarik sekali, beliau merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda perikanan buat masa sekarang. Tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Mutmainah untuk menyampaikan ucapannya dan berkongsi serba sedikit mengenai pengalamannya sendiri sebagai seorang pelajar dan seorang yang berkarier. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum and good morning. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Seperti yang Debbie terangkan, nama saya Nur Mutmainah. Okey, saya akan bagi motivation talk pada hari ini pada you all semua. Saya bukanlah seorang motivator, tapi saya di sini untuk share pengalaman saya dan juga pandangan saya macam mana nak berjaya dalam pelajaran ataupun macam mana nak mengurus masa dengan baik in order you nak berjaya dalam kehidupan yang ada sekarang lah. So basically kita fokus kepada pelajaran ataupun sebab setahu saya kita punya participants kebanyakannya adalah student lah. So saya harap dengan motivation kita hari ni, motivation talk kita ni bolehlah membantu sikit sebanyak untuk you all build up balik motivation untuk study ataupun untuk membina kejayaan yang untuk yang akan datang lah. So dalam talk ini insyaAllah saya akan share beberapa rahsia dan juga macam mana strategi-strategi in order you nak atasi sifat malas, macam mana nak buat time management, macam mana nak hidup ke arah hidup yang lebih berjaya dalam proses pembelajaran lah. Okay. So saya start dengan rahsia. So macam mana kita nak berjaya, kita kena ada rahsia. Macam mana kita setiap kali kita buat sesuatu kita ada rahsia dia. So di mana rahsia ni untuk berjaya you kena ada action atau tindakan. Action atau tindakan. You tak bertindak, benda tu tak akan berjalan. So you kena bertindak. Even a small thing, so you kena bertindak. So first kat sini ada lebih kurang ada 3 lah rahsia. Dia just saya share the simple thing lah sebab dia ada sangat-sangat banyak, tapi kalau kita banyak pun kita tak amalkan sama juga ya. So just 3 benda yang kita nak share di mana mungkin lepas ni you try lah amalkan supaya you boleh at least ubahlah hidup you menjadi lebih baik. So pertama positif. Semua orang pernah dengar positif, betul tak? Pergilah mana-mana pun orang akan cakap keep positif, apa-apa kau kena positif. Kenapa positif ni? Sebab positif ni dia ada dalam diri tau. Keyakinan atau kekuatan dalam diri you tu, tinggal nak keluarkan je. Okey ke tidak, nak keluarkan ke tidak. So first thing you nak tahu you positif ke tidak, you kena yakin. Sampai kadang-kadang you pernah dengar kan orang cakap kau ni yakin betul? Keyakinan tu penting walaupun salah. Tak juga. Maksudnya yang penting you kena tahu benda tu yang betul lah. So positif tu sangat-sangatlah penting. Supaya you ada satu keyakinan dalam diri dan you keluarkan, you tunjukkan. So percayalah cakap saya, benda tu dia akan flow sampai habis tu cantik je. So kekuatan tu you perlu ada. Itu dari segi positif ya. So benda yang you tak boleh buat, you akan boleh buat. Keyakinan tu sangat-sangatlah penting. Okay. Kedua, pengurusan masa. Ini pun senang kata semua orang biasa adalah, senang kata kita tahu, kita pernah dengar time management. Ini yang betul-betul okey, biasanya dia ada timetable. Pukul 8 start apa dia, pukul 9 dan seterusnya. Okey, kalau kita lah bukan jenis yang timetable punya orang, tak ada masalah.
Yang penting ada satu time management di mana you buat to-do list. You buat list je. The whole day tu apa you nak buat. Simple. Kalau you tak tahu apa you nak buat, maksudnya you memang tak ada tujuan. That's why you kena tahu apa you nak buat. Dalam tempoh satu hari je. Tak nak satu hari, you buat 1 jam. Apa you nak buat dalam masa 1 jam tu? At least ada time management. So orang yang berjaya, dia pandai uruskan masa dia. Sebab you kena tahu kita masa ni 24 jam kan? Berputar sentiasa tanpa henti. Semua orang dapat 24 jam. Sama. Saya 24 jam, you all pun 24 jam. Kamu semua 24 jam. Tak ada lebih, tak ada kurang. Ke siapa yang ada lebih? Lebih tu bahaya lah juga So mesti 24 jam tu juga. So bayangkan 24 jam ni beza dia satu je. Saya ulang satu je beza dia. Apa dia? Cara you uruskan masa tu. Macam mana setiap dari you all ni ada lebih kurang 31 orang ni termasuk saya. Macam mana kita cara menguruskannya? So cukuplah 24 jam satu hari tu. Bayangkan kalau you gunakan 24 jam tu, banyak tau 24 jam tu. You gunakan untuk membaca je, penuh je. So orang kata kadang-kadang tak ada life juga. Sama juga kalau you gunakan masa tu untuk makan je. Apa jadi dekat diri you? Boleh fikir sendirilah So bayangkan saya bawa you contoh kita atas treadmill. Treadmill tu yang bersukan kan, yang atas gym tu. Kalau tak tahu boleh google tengok So kita on, dia bergerak kan. Bayangkan kalau you tak bergerak, apa jadi kat you? You jatuh tau. So macam tu lah masa. Tak kisah. Tak laju tak apa. Yang penting you bergerak ikut masa tu. So you bergerak, you akan berjaya. You tak bergerak, you jatuh, you memang tak akan berjaya. Bergerak walaupun sikit. Action, tindakan. So benda tu sangat penting. Dalam positif pun you kena ada action. Dalam time management pun you kena ada action. So timetable kena ada satu jadual lah, senang kata you tahu apa you nak buat semua. So dalam tempoh you buat timetable tu, janganlah seronok sangat belajar je, seronok sangat kerja je. You kena ada 2 benda ni. 2 benda ni sangat-sangatlah penting. Apa dia 2 benda ni? Rest dengan reward. Ini manusia paling suka lah. Yang tadi, yes, rest and reward. Contoh kalau lah you study, lepas tu you tak ada rest, kita bukan robot. Mesti ada rest. Rest tu tak kisahlah, Sabtu you nak rest berapa banyak pun. Yang penting ada rest. So orang tak suka yang study tu, orang suka rest tu. Sebab tu lah perlu diselitkan rest tu. Supaya lepas tu you dapat semangat balik, you belajarlah balik. Tak ada rest, you akan, yes mungkin satu hari boleh. Semangat, aku nak belajar hari ni, aku nak dapat straight A, aku nak belajar. Esok percayalah cakap saya takkan ada dah jadual tu. Kau tidur, kau tengok TV, itu je. So maksudnya dekat sini, bila ada rest, you buat benda tu secara konsisten, benda tu boleh berjaya. Dan reward. Apa maksud reward? You reward diri you. Contoh habis belajar, okay time ni lah aku nak main game. Kan semua orang suka main game kan. Even saya macam dah tua ni pun saya jenis suka main game juga. Datar sekali kan. Tak apa, game tu tak salah pun. Sukan Malaysia juga kan. Boleh, tapi pandai menggunakan masa. You sebagai student, you kena tahulah. So you boleh reward. Tak nak main game, reward nak beli ice cream ke, nak beli apa ke, nak berjalan ke. Setelah you selesaikan satu task. So itu manusia, dia suka reward tu. Duit ke, siapa-siapa nak bagi duit kan, dia sendiri. Itu antara dia lah. Okay, yang ketiga adalah dari segi repeat. So repeat ni senang katakan antara the main one, di mana repeat ni konsep dia repeat. Again and again and again. You ulang benda yang sama. So dia konsep dia bila you ulang, you akan jadi benda tu satu habit, satu kebiasaan. Paling simple, contoh satu mekanik, seorang mekanik, dia buat benda yang sama setiap hari, dia boleh repair kereta tu satu hari nanti sampai lengkap. Ataupun contoh you main gitar, satu hari you buat, you repeat, apa jadi you boleh. Macam you belajar lah, you selalu bercakap kan. Dulu satu ketika dulu you pernah tak pandai bercakap, waktu bila? Waktu muda-muda dulu, waktu yang senang kata you baru nak naik sekolah ataupun tadika. You belajar, tak habis-habis ABC sampai sekarang you dah boleh sebut. Alah ABC je. Kenapa? Sebab you repeat again and again, you tak perasan je. So sama juga macam belajar. You repeat benda yang sama sampai jadi habit. So macam mana you selalu buat apa TikTok, apa Instagram, you all punya level kan. Kenapa you sangat power satu tangan boleh buat semua benda. Kenapa? Sebab you repeat buat benda yang sama every day. Cuba tukarkan dalam pelajaran macam tu. Mesti boleh. Itu pandangan saya dan pengalaman saya lah.
saya buat benda yang sama setiap hari, dia memang jadi. You try. Habis ni you try. Okay lah, habis ni you makan lah dulu, lepas tu then you try lah. Okay, daripada 1% boleh jadi more than 100. Maksudnya dia punya result. 1% akan naik, 2% akan naik, 3%. Tak ada orang tak kata you tak repeat atau you tak buat benda tu setiap kali dan you tak pandai. Tak. You memang akan boleh. You hafal satu perkataan yang paling susah sekalipun, you sebut banyak kali, end up you akan dapat juga. So sama lah macam pelajaran. Itu antara rahsia lah di mana you boleh gunakan untuk you punya study. So sebab you tahu you nak ambil SPM and you nak further study, siapa yang ambil SPM ataupun diploma, then you nak kerja. So benda-benda tu you kena teruskan. So cara nak dapatkan benda tu you kena repeat. Okay. So dekat sini saya nak share satu teknik tau. Nama dia Kaizen. So teknik Kaizen ni dia datangnya daripada Jepun. Boleh next slide. So dekat sini Kaizen ni dia datang daripada Jepun perkataan Japanese. Kaizen. Kai tu adalah perubahan, changes. Zen tu dia lebih kurang macam good, kebijaksanaan macam tu. So terbukti dekat Jepun dia kata perubahan ni boleh secara slow. Contohlah orang slow, saya pun slow lah. Tak malu nak mengaku tapi ada perubahan. Changes tu penting. Back balik pada action tadi. Tak ada action, you tak akan bergerak. Contoh paling simple saya bagi you nak makan aiskrim, you duduk kat meja ni. Aiskrim tu datang sendiri ke? Tak. You paling kurang pun you suruh adik you, pergi ambil aiskrim? Kan? Tak. Biasanya action. You bangun kejap, you pergi ambil. Lepas you ambil, apa you buat? Daripada satu kotak tu satu tu you habiskan. Sama lah macam belajar. Bayangkan, you ambil dan you makan sedap dan you buat kerja tu suka, you akan buat tanpa you sedar. Lama. Sebab tu pentingnya action dan tindakan tu. Tak ada tindakan you takkan start. Macam main game lah, you start sekali, apa jadi? Level sampai 1000 pun you boleh habiskan. Betul tak? Sama lah macam soalan, sama lah macam exam, sama lah macam study. Cuma study ni bezanya apa? Benda yang dah disiapkan, benda yang macam senang kata you punya mindset tu sendiri pun tak positif lah. Tak minda yang tak sihat di mana you rasa pelajaran tu sangat susah. Tak boleh, you start lah. Susah, you start. You start baru you tahu susah tu kat mana. Rupanya ada juga aku boleh jawab rupanya. Kan? Takkanlah dalam 10 soalan tak boleh jawab, at least satu. Betul tak? Satu pun okey, ada tindakan, ada perubahan. Small thing. Satu daripada 0 per 10 tadi. At least satu. Dan benda ni, Kaizen ni you boleh gunakan, mungkinlah kita ni malas sikit lah kan. 1 minit. Tak nak setengah jam, tak nak 1 jam, susah kan? Tu nak buat untuk benda lain, tak apa. 1 minit. 1 minit je you buat. Untuk setiap hari. Every day. You buat benda tu every day, benda tu akan jadi habit. Percayalah, you try buat. So you panjang lagi masa nak exam apa semua, you try buat. 1 minit. Contoh budak SPM ada 8 subjek contoh. 1 hari buat 8 minit. Kan? 1 minit. Bukti dia you boleh buat macam-macam. Pernah kenal TikTok? Kan? Semua ada kan? Tak tahulah, tapi saya tak ada lah. Kan? Budak-budak muda ada kan? TikTok. 1 minit macam-macam benda you boleh buat dalam tu. So buat dalam pelajaran macam tu. You boleh. 1 minit tu lama Dalam pelajaran rasa 1 minit tu lama. Lagi lama daripada TikTok agaknya kot. Cuba try. 1 minit setiap hari. Consistent. So daripada situ percayalah cakap saya, you akan fokus. Lepas you fokus, akan ada progress you nampak. Lepas ada progress, you boleh latih diri you. Setiap hari you akan buat benda tu. So hasil dia konsisten jadi rutin. Sebab tu orang boleh berjaya. Dalam masa sama orang boleh tengok movie, orang boleh keluar, boleh ni. Study smart bukan hard. Tu dia si Kaizen. You boleh lah try kalau you nak try. Okay, seterusnya saya nak share sikit di mana sebab kita pun tak adalah banyak sangat masa kan, aku bebel tak ni pula kan. So nak bagi you nampak lah flow di mana you boleh. Okay, basically kan bila kita nak cakap pasal study efektif ni, macam mana you nak efektif. Kadang-kadang you study kulit ke kulit, apa result aku macam ni juga. Sebab efektif tu perlu ada. Efektif ni senang kata nama pun bukan study hard tapi study smart. Memory, ingatan. Ingatan you kena ada. You kena ingat benda tu. Dia macam map lah you ingat. Ataupun orang cakap, macam mana nak pergi rumah kawan tu? Alah yang tepi pokok tu yang ada apa kereta apa semua tu. You dapat bayangkan? Bayangkan pelajaran you buat macam tu. Tapi macam mana pula pelajaran nak buat macam tu? Guna mind map. That's why lah orang kata power of mind map tu ni.
you guna mind map, letak satu tajuk besar, contoh macam saya mengajar account kan. So letak contoh persamaan perakaunan. Dan kat situ ada item apa? Asset. So asset, saya bagi contoh account je lah, nak bagi contoh lain takut sesat. So dekat situ you buat item untuk asset apa pula setiap satu. So bila you exam, percayalah cakap saya, benda ni memori bayangan. So you bayangkan benda tu arrow dia, oh yes itu asset, ada apa item dia. Cuba try mind map. Daripada instead of saya bagi you satu buku dengan satu helai kertas yang ada gambaran saja, you akan pilih yang kertas. Benda tu mudah je. So dan you gunakan untuk terang dekat kawan-kawan you. So itu back kepada protege yang the next one. So protege ni macam mentor dan protege lah, tapi bukan menyanyi tu ini protege you mengajar orang. So you akan ajar, syarat nak jadi protege satu je. Syarat dia. Tak kisah lagi you pergi apply menyanyi boleh guna benda yang sama lah. Tapi ni untuk you belajar lah protege, di mana you kena ajar kawan you benda yang you faham. So then efektif. Dekat situ you automatically you akan faham benda tu, you akan belajar lebih sebab you akan cakap, tak boleh ni nanti kawan-kawan tanya lebih-lebih. So you study. Macam cikgu lah. Cikgu tak pandai dengan sendirinya Macam mana dia boleh pandai? First repeat. Macam saya more than 10 years, repeat benda yang sama. Sebab tu saya boleh mengajar. Macam mana you boleh buat, tapi you tak payahlah sampai 10 years kat SPM tu. Teruskan nak cerita, you boleh repeat benda tu. Dan boleh mengajar, you boleh mengajar benda yang sama tu, you akan lebih faham untuk diri you, tak rugi. You share dengan kawan-kawan you. Protege tu efektif sangat. Senang kata teamwork lah kan, bergroup tu. Itu dari segi protege. Okay, then antara study efektif you boleh guna practice. Kan orang selalu cakap pasal practice. Tapi practice ni bukan practice yang biasa-biasa Practice ni maksud dia di mana you menggunakan hours. Dia ada tempoh, dia ada jangka. Next slide pasal practice tu. So dia related dengan senang kata ada jangka masa lah. That's why lah dekat situ basically kita boleh fokus kepada past year lah. So past year je ada tempoh. Ketah model ke, it's up to you. Kenapa? You study lah pandai mana pun, kalau you tak pandai nak ikut masa, you still fail. You still tak dapat markah penuh. Nampak tak? You boleh karang apa benda sekalipun, tapi kalau you jawab exam, you tak ikut masa, sama juga. So practice make perfect. So ada maksud bukan nak ikut suka, aku tahu practice make perfect tu, tapi kita tak pernah pun follow. Betul tak? So sebab you nak perfect, you nak dapat A untuk semua you punya subjek, then you kena tahulah dari segi practice tu. Masa. Ambil je apa pelatihan yang ada masa, you try jawab. Then dari situ you tahu level you apa. So perlu ada masa Pomodoro. Apa maksud Pomodoro? Dia macam TikTok. Bukan TikTok yang tu TikTok. Jam, masa. So dia, konsep dia, you buat 25, you rehat. 25 minit, you rehat. Tak kisah. Untuk kerja, untuk belajar, untuk benda lain kalau boleh janganlah untuk bisnes boleh. Tiba-tiba untuk dating pula tak ada waktu rehat pula kan. So dating ni the whole day you boleh buat. So sama juga macam study. You boleh. Tapi macam saya cakap, sifat manusia dia nak rehat. So you rehat 5 minit. Tapi 25 minit ni bukan sambil tu tengok phone sambil belajar tak. Fokus. Cuba try. Habis saya punya talk ni, habis kita punya program ni, you try buat satu hari. You ambil satu hari, you kosongkan waktu, you buat 25 minit, tak kisahlah you nak study apa. Kalau saya cakap account lah, kalau saya punya account lah, you buatlah apa yang you nak study tu. 25 minit cukup. Terbukti bila kita fokus, kita dapat benda tu. Tapi macam mana nak fokus? 1 minit pun payah kan? Tak nak 25 minit, guna 1 minit tadi. Tapi kena keep ulang. So 25 minit boleh. Sebab once you focus, you memang boleh dapat apa yang you nak. Benda yang fokus Then the last one, repetition. So repetition ni pun satu benda yang efektif. Maksudnya you repeat satu benda yang sama. Ulang again and again. Tak dapat buat setiap hari. Seminggu sekali pun boleh. Yang penting ada repeat. You tak boleh dapat benda tu sekali sebab you bukan robot. Kita adalah manusia, so kita perlu ada memori tu. So perlu buat repeat. Then percayalah kita boleh dapat benda tu. Pada pandangan saya, kita akan dapat satu result yang senang kata miracle lah. Try buat yang mengulang tu. Tapi buat repetition tu, you buat sub.
maksudnya ada topik kecil, you ambil topik kecil buat ulang-ulang. Dah okey, you buat pula yang lain. So lama-lama you sendiri tak akan sedar. You akan belajar dengan sendirinya, you akan buat dengan sendirinya sebab benda tu dah jadi habit. So barulah benda tu efektif. Tak efektif you baca satu buku, kalau you genius then lain. Tapi kalau kita di jenis yang sekali belajar, kita kena tengok lagi. So benda tu perlu ada satu benda yang efektif, then you akan berjaya. InsyaAllah lah kalau you ada action ataupun tindakan tersebut. Okay, next saya nak share satu benda di mana kadang-kadang kan kita ni dalam hidup kan, kita rasa macam aku ni memang tak motivate lah, rasa tak motivate langsung. You kena tahu, macam saya cakap tadi, action start first, then ada motivation tu. So daripada zero boleh jadi 100%. So macam mana kita nak build up daripada zero tu jadi 100? Motivation tak datang sendiri, you baring-baring motivation tu tiba datang, tak ada you memang kena build up dia. So benda tu semua ada dalam diri you. Semua ni ada dalam diri you. Pertama, you fikir balik apa tujuan. Kenapa you belajar? Nak kaya? Nak tolong mak ayah? Untuk dapat kereta mewah? Untuk dapat straight A, SPM? Anything. Kenapa? Untuk apa? Kenapa penting? So you ingat balik. Tak perlu nak analisa bagai you just ingat. So dari situ datang daripada diri you. Second, right environment. Maksudnya satu persekitaran. Contoh you duduk dalam library dengan you duduk dekat kenduri. You boleh study tak dalam kenduri tu? Tak boleh. Not right environment. Tapi kalau dalam library, okay, tak nak library pun still personal. Orang tak tahu apa you buat, you tengok cerita lah you buat apa. Cuba duduk dalam kelas. Tiba-tiba you tak study. Apa orang akan cakap? You malu kan? Automatically you akan buka buku, you baca, you tengok cikgu you mengajar. Right environment. Sebab tu penting. Sebab right environment ni boleh mendorong you untuk buat apa orang tu tengah buat. So dia kena selesa dan benda tu boleh produktif untuk diri you balik lah. Benda sangat penting. Then datang daripada diri you balik, changes, perubahan. So you kena ada satu massive action lah, tindakan juga, changes, a small thing. Contoh macam sekarang, you sanggup kosongkan waktu untuk join motivation. Sedangkan you tak kenal pun saya. You tak tahu pun saya ni motivation terkenal ke apa ke. You kosongkan satu waktu, you ada niat untuk hadir. Okay, aku dengar lah, tengok pokok lah ada terkesan sikit pun tak apa. Hopefully lah so you hadir, tiba-tiba you terkesan salah satu ayat yang saya cakap. You dapat dah motivation daripada zero tu jadi 1%. Okay lah daripada zero. Nampak tak? Kalau you dapat semua 100% lah. So benda tu. Then the last one, push yourself. You memang kena push yourself. You kena ada keyakinan, lepas tu kena ada kekuatan dalam diri you tu. Okay. Then ini benda yang paling biasa lah. The last one saya share sebelum kita habiskan talk ni untuk saya punya part. Daily habit ataupun rutin. So benda ni membantu untuk you dapat kehidupan yang lebih baik. So benda tu mendorong ke arah kejayaan. Even you carilah untuk jutawan ke, you carilah untuk pelajar cemerlang ke, pekerja cemerlang ke, benda yang sama. First mesti ada aktiviti dalam hidup you. Contoh apa? Main game. Tak kisah. Aktiviti, benda yang you suka. So jadikan aktiviti tu you buat sampai you suka. So dalam hidup you setiap hari you akan rasa semangat nak bangun, semangat nak buat kerja. Sebab you ada satu benda yang you aim to, game tu contoh. Benda yang you suka, hobi ke. So automatically benda yang you suka you akan jadi kreatif. Sebab you boleh fokus. Main game boleh 20 jam tau. Ya ke? Ikutlah kadang-kadang lebih 24 jam terus. Kenapa? Sebab you fokus. Cuba buat untuk study. Mesti you boleh. So dari segi produktif rutin pun sama. Macam mana you nak jadikan rutin setiap hari? Early morning. You cari bukan setakat pelajar even though you nak jadi orang kaya ke, you nak jadi businessman yang berjaya sekalipun, jutawan, dia tak cerita pasal duit tau. Kalau you carilah tips ni nak jadi jutawan, tak cerita pasal duit. Tips pelajar cemerlang tak cerita tentang buku, tak. Early morning. You bangun pagi, percayalah produktif hidup you daripada setiap hari tu akan okey. Bangun pagi dengan exercise. Exercise ni boleh hidupkan you punya mental dengan fizikal tu lebih sihat. Bayangkan you baring je, baring makan aiskrim. Kenapa dia tadi aiskrim? Sebab saya suka aiskrim baring makan aiskrim. Apa jadi? You jadi aiskrim. Tak you jadi lebih kurang tu lah. So perlu exercise. Sikit tak apa. Learn from others. Learn from others ni maksudnya you belajar daripada orang yang berjaya. You memang kena ada benda tu.
kena ada satu idola lah orang panggil kan. Tak kisahlah you nak idola siapa, you punya gamers you ke, you punya lecturer ke, you punya cikgu ke, you punya kawan sebelah. Boleh kalau dia okey lah jadikan learn from others. Kalau tak boleh jumpa orang tu, you suka sangat contoh siapa, jutawan negara ke, you suka sangat pelajar cemerlang negara ke, so you tak boleh jumpa dia, you read book, you cari buku pasal dia, you cari video pasal dia. So benda tu boleh membantulah daily habit. Next, bersyukur. So kadang-kadang orang kata macam aku tak dapat ladaikan SEM ni, tak boleh lah apa semua. So benda tu membantu dari segi you kena sentiasa bersyukur. So kejayaan sikit pun you kata okay at least dah capai. Macam saya cakap tadi, daripada 0% jadi 1%. Kena reward, kena tahu yang you tahu yang bersyukur tu sangat-sangat penting untuk diri you. Okay, next dari segi ini sikit lagi lah dari segi pengorbanan dan juga changes dan apa yang kita nak. So pengorbanan, you kena korbankanlah sikit masa you. Contoh pagi ni, you korbankan apa? Waktu tidur, waktu buat something yang lain, you join. Walaupun you tak tahu sebenarnya hasil dia apa. Daily habit, you buat benda tu lama-lama you akan biasakan. So pengorbanan tu mungkin biasa kebanyakannya sosial media lah. You lapangkan daripada Facebook, Instagram. Sebab itu memang level you sekarang. Maksudnya dari segi sosial media tu tak boleh nak elak. Dan mindset, kena change mindset tu. You tak change mindset, you akan kekal tempat yang sama. The last one. So apa yang kita nak dalam hidup kita? So you kena tahu. So kalau you tak tahu, you akan buat biasa je. Kan, betul tak? You nak tahu you akan makan aiskrim hari ni, aiskrim lagi. You akan pergi ambil, you akan keluar pergi beli. You tahu you nak dating hari ni, taklah You tahu you nak study, so you akan buka buku. So you tahu you nak straight A untuk SPM, you buat. You tahu you nak berjaya dalam hidup, you buat action tu. Kalau you tak tahu, you tak akan buat. Okay, the last one saya share sikit lah tentang dari segi satu quotes lah, 2 quotes. It's okay not to be okay tu. Maksudnya kita memang akan ada down kita Kita akan ada waktu yang down, itu normal. Yang tak normal tu okay je. Kita pun melik tengok kan. Kan? Dia mesti akan ada waktu yang kita tak okay. Tapi janganlah sentiasa tak okay pula, pun tak normal juga. So kita kena, kita ada balance lah dekat situ. Tapi it's okay not to be okay pun, tak ada masalah. Dan satu lagi, benda ni sangat penting. You nak dapatkan sesuatu yang you tak pernah, you kena buatlah sesuatu yang you tak pernah buat. Dan you akan dapat. Kalau you buat satu benda yang sama, you akan dapat benda yang sama lah. You nak A tapi tak pernah dapat A. You buat satu action yang you tak pernah buat, you mesti akan dapat A. You try. Itu the last one lah. So saya harap untuk siapa yang ada kat sini, moga terkesanlah dengan apa yang saya bagi walaupun ringkas dan sikit supaya you dapatlah something dekat situ. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Mutmainah atas segala perkongsian dan kata-kata yang sungguh menarik. Saya paling suka di mana ayat Cik Mutmainah dia berkata tadi, it's okay not to be okay. Sungguh bermakna dan saya pasti perkara apa yang diperbicarakan dalam ucapannya tadi membawa teladan buat kita sebagai pelajar ya. Begitu juga dapat memberi inspirasi kepada setiap individu untuk terus maju ke hadapan walaupun ada cabaran yang harus kita atasi. Tidak kisah cabaran mana yang terkena pada kita, kita seharusnya tidak boleh berputus asa kerana tanpa usaha itu sudah pastinya tidak akan berjayalah. Bak kata pepatah, kalau dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dengan ini kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Maka dengan ini kita akan berehat selama 5 minit untuk memberi ruangan buat anda semua. Mungkin ada yang ingin ke tandas atau minum air atau apa-apa. Kita akan sambung semula pada 10.40 pagi bagi sesi kedua iaitu kuis. Mohon jangan ke mana-mana ya. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kita akan memulakan aktiviti kuis sekarang. Pemenang terdiri kepada 3 orang yang terawal menghantar dan jawapannya mestilah betul. Akan diberi hadiah tunai. Pemenang boleh tuntut hadiah selepas habisnya program kita hari ini oleh EJK yang mengurusnya. Jadi, dijemput hadirin sekalian untuk menekan link pautan yang diberikan di ruangan message Google Meet ini untuk terus ke platform kuis. Anda boleh mulai
menjawab kuis sekarang dan tempo menjawab diberi sebanyak 7 minit dari sekarang. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita dah ada 3 nama yang kita akan umum. Untuk pemenang kuis pertama, Norliana. Dengar betul-betul ya. Pemenang kedua, Elia Dahira. Seterusnya, okey, Rifki Adam. Itu saja 3 pemenang hari ini. Terima kasih sebab join kuis. Terima kasih Fakila. Baiklah, seterusnya, memandangkan kita sudah di penghujung program pada hari ini, jika ada sesiapa yang ingin menyuarakan sebarang pertanyaan mengenai tajuk kita, anda boleh membuka mic atau menaip di ruangan chat. Jika ada, Cik Mutmainah sudi menjawab persoalan yang dikemukakan sebaik mungkin. Sebelum itu, kita ada satu pertanyaan dari saudari Akila yang bertanyakan dalam bahasa Inggeris, please include how to curb self-blaming whenever things doesn't go as planned. Saya menjemput Miss Cik Mutmainah untuk menjawab. Okey, boleh dengar suara saya kan? Okey, bila kita tak seperti yang kita rancang, so basically you boleh tengok balik apa list yang you nak buat tu, apa yang you nak capai tu. So dekat situ you boleh tengok dan tindakan apa yang you buat. So kenapa tak tercapai, kenapa tak seperti apa yang you planning. Kadang-kadang you boleh tengok kan, tindakan tu mungkin tak cukup dengan apa yang you nak capai. So bila tak kena dengan apa yang kita nak, so kat situ pun datangnya sifat positif juga. So di mana mungkin akan ada sedikit cuma tak seperti yang kita expect. So dekat situ you kena keep positif juga. Then you keep buat action yang sepatutnya. So sampailah you dapat atau you boleh apa yang you nak. Tapi that's why lah kita cakap kan, tak semestinya kita dapat apa yang kita impikan. Tapi you still akan dapat sedikit hasil lah daripada situ. Itu pada pandangan saya lah. Saya menjawab soalan. Sesiapa yang ingin bertanya boleh buka mic ya, atau just type dalam peti ruangan message. Okey, untuk soalan yang dalam chat tu pendapat Miss tentang environment online class di rumah. So basically kan, kalau kamu nak tahu, dekat luar negara environment ni dah biasa. Cuma kita dekat Malaysia je yang terkejut sebab kita tak pernah pun menggunakan sosial media tu secara baik. So kalau dari segi environment class dekat rumah tu boleh, tapi you yang take action tu. Kalau you yang nak study, so you yang kena set up environment tu. So tak ada masalah. Kalau tak ada bilik, tak ada ruang, so you yang wujudkan ruang tu. So wujudkan satu ruang, contoh you buat satu meja atau something. So dekat situ orang akan tahu, yes, itu kawasan untuk you study. Itu kawasan untuk you buat satu benda yang serius lah. Bukan kat situlah nak makan, kat situlah nak main. So bayangkan kalau you sendiri jenis study kat meja makan. So you tak boleh salahkan mak ayah you ataupun adik-beradik you sebab bising. Sebab you sendiri pun tak take action dekat situlah. Itu pandangan saya. Boleh ke kita, saya harap saya menjawab soalan Nurin Syazwina tadi Boleh ke kita tak ada target dalam pelajaran supaya tidak kecewa bila tak dapat mencapai suatu target? Yes, tak ada masalah, you tak ada target, tapi still bila kita dalam hidup, kita kena ada sesuatu yang kita nak capai. You tak payah letak target. Kalau you takut, itu pandangan saya. Setiap orang ada pandangan yang berbeza lah. Kalau macam saya pun, saya ni bangun daripada bawah. Saya memang daripada seorang yang betul-betul gagal, sampailah saya naik. So bayangkan macam mana saya memang tak pernah ada target waktu mula-mula dulu. Lagi-lagi waktu saya SPM lah. Saya tak pernah target pun saya nak dapat A, nak dapat ni. Tapi saya ada impian. Saya nak habiskan SPM saya. Itu impian saya. Setiap tu ada impian. So you tak nak letak target tak apa sebab you takut you kecewa. Tapi you kena ada impian dalam hidup. You kena ada satu tujuan. Then you akan take action. Kalau you tak ada tujuan,
target tu tak ada tak apa sebab you takut nak buat. Itu pandangan saya, tak apa, tak ada masalah. Tapi you kena ada tujuan, kenapa you buat benda tu, then you ada action. Kalau semua benda tu you tak buat, so benda tu akan memberi efek dekat diri you balik lah. Saya harap saya menjawab soalan Arul lah. Arul 04, itu biasanya main game. Hopefully game yang berjaya lah Noliana, macam mana nak keep positif dengan orang persekitaran yang suka pandang rendah pada kita? Then yang main peranan adalah you lah. You yang kena mainkan peranan tu. Sebab memang kita tak boleh kawal minda orang tau. Kita tak boleh nak kawal minda orang yang kita tak boleh cakap, you tak boleh kata pandang rendah pada kita, you tak boleh tutup mulut dia, tak boleh. So you yang mainkan peranan dekat situ. So you kena buang sifat negatif tu. You jadikan benda tu sebagai you punya nak build up improvement dalam diri you. So just kena, senang kata jangan ambil kisah lah dengan apa yang dia cakap. You buktikan you boleh berjaya tu. So itu pentingnya. So sekarang ni dia tak boleh ubah orang tu persekitaran tu, ataupun kalau boleh you elakkan ataupun you kurangkan berjumpa dengan orang tersebut. Kecuali orang tersebut adalah ahli family. Kalau ahli family, satu je cara action yang you boleh buat. You buktikan you boleh berjaya. Itu je. Sebab kita tak boleh elak, kita tak boleh buang family kita kena duduk sebelah kita juga. Dia memang kena ada dengan kita family tu. Tapi dari segi kawan-kawan, you boleh kurangkan. Dari segi persekitaran yang lain, you boleh elakkan untuk pergi kawasan tu. Hopefully saya menjawab lah Noliana. Baiklah, saya rasa itu sahaja ya. Okey, jika tiada barang pertanyaan, maka dengan ini sebelum kita menutup aplikasi ini, mohon semua untuk membuka kamera masing-masing untuk mengambil gambar bersama.